Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi kita akan masuk tajuk yang berikutnya, iaitu gradient and area under a curve, under a graph, ataupun kecurunan dan luas di bawah graf. Okey, jadi dalam tajuk ini kita akan menganalisis dua jenis graf, iaitu graf distance time graph dengan speed time graph. Jadi mula-mula saya akan terangkan dulu mengenai dengan graf, iaitu distance time graph. Distance maksudnya jarak. Katakan kita ada yang begini. Jarak ni adalah dalam meter, sini adalah masa, ini adalah dalam saat. Jadi pergerakan zarah tu maksudnya daripada O pergi ke A. O pergi ke A ni gradientnya adalah positif. Okey, gradientnya adalah positif. Kalau area positif, maksudnya kita akan kira ni kecurunan dia adalah positif. Jadi dia punya lajunya adalah positif. Jadi speed positif, object moving towards A. Maksudnya daripada O menuju ke A. Okay? Kita akan kira kecurunan. Sebab kat bawah ni kita dah ada speed sama dengan jarak bagi masa. Jadi jarak ini bagikan dengan masa. Okay? Dekat sini tiada perubahan laju. Tiada perubahan laju, maksudnya gradientnya adalah kosong. Jadi gradient AB or kecurunan AB equal to 0, meaning object to stationary. Jadi maksudnya objek berhenti seketika. Dekat sini maksudnya jaraknya tidak berubah. Jaraknya masih lagi sama. Okey. Lepas tu yang ini pula gradientnya adalah negatif, kecurunan negatif, iaitu the speed negatif, object moving towards D. Maksudnya objek tu menuju ke D. Ni adalah laju negatif. Okey, laju negatif, jadi objek menuju ke D. Okey. Jadi sini adalah dia punya laju. Sini adalah tidak bergerak. Okey, sebab sini adalah distance tidak bergerak, dan sini adalah dia bergerak semula balik ke D. Jadi speed sama dengan jarak bagi masa, iaitu laju, jarak bagikan dengan masa. Average speed sama dengan total distance divided by total time, ataupun purata laju adalah jumlah jarak bagikan dengan jumlah masa. Yang ini perbezaannya adalah, ini adalah untuk kecurunan sini. Yang ini adalah purata laju, maksudnya jumlah jarak semua ni dibagikan dengan jumlah masa. Okey, jadi berbeza-bezalah. Ini jarak, katakan speed kat sini saja. Ini average speed, maksudnya semua. Okey. Sekarang kita lihat contoh penyelesaian, iaitu untuk distance time graph, iaitu jarak masa graph. Okey. Diagram 1 shows the distance time graph for the movement of a car and a lorry between town P and town Q. Ini bandar Q, ini adalah bandar P. Dia kata, Raja 1 menunjukkan graf jarak masa bagi perjalanan sebuah kereta dan sebuah lori antara bandar P dan juga bandar Q. Ini bandar Q pergi bandar P. Jadi bandar Q ke bandar P, kita tahu jaraknya adalah 180. Jadi 180 km. Okey. The lorry is depart from town Q. Jadi maksudnya ini adalah lori. Okay, lori. And then 0.5 hour after the car has depart from town P. Ini adalah kereta. Oh, ini okay. Itu adalah ini adalah yang from town P. So sini adalah kereta, car. Okay. At the time of the journey, the both vehicles are meet at the same location. Same location kat sini. Jadi maksudnya kalau kita lihat kat sini, lori tu bergerak di bandar Q selama 1 jam, 0.5 hingga 1, ni 1.5 jam. Ni selama 1 jam berhenti dekat sini, rehat selama setengah jam, teruskan perjalanan sampai ke bandar P. Manakala kereta bergerak daripada bandar P terus sampai ke bandar Q, mengambil masa selama 3 jam tanpa rehat. So ini tadi lori, dia ada speednya kat sini. Ini tak ada speed, kereta tu lori tu berhenti, and then meneruskan lagi perjalanan.
Okey. So kereta pula daripada bandar P terus ke bandar Q. Okey. Sekarang kita jawab soalan. Calculate the distance from P in kilometer of the place where the lorry and the car meet. Sini. Daripada bandar P ke bandar Q. Sini. Pada kata hitung jarak P dalam kilometer, ni P, tempat di mana lori dan kereta bertemu. Sini adalah bertemu. Jadi maksudnya dia bertemu tu dekat 60 km daripada P. Jadi jumlah jarak daripada sini ke sini adalah 180. Sini ke sini adalah 60. Jadi jumlah jaraknya adalah 180. 180 tolakkan dengan 60. Jadi kita dapatlah 120 km. Okay. Calculate the speed in kilometer per hour. Okay, of the lorry before it stop. Stop sini, dia berhenti sini, maksudnya carilah dia punya kecurunan sini. Speed So speed ataupun laju, speed equals to, okay, kita boleh gunakan titik. So titik ini adalah titik 0.50. Titik ini adalah 1.560. Kita gunakan konsep untuk garis lurus. Okay, sinilah 0.50, sini adalah 1.560. Jadi speed itu adalah kecurunan dia. Kecurunannya kita akan dapat 60 tolakkan dengan 0. 60 tolakkan dengan 0. Boleh juga 0 tolak 60, tak kisah. Lepas tu 1.5 tolakkan dengan 0.5. Kita kira sini dapatlah 60 bagikan dengan 1. Kita dapatlah jawapannya sama dengan 60 km per hour. Okey. Ini adalah gradient kecurunan. Gradient ataupun dalam bahasa unit adalah kecurunan untuk mencari speed. Okay, and then C dia kata if the lorry travel from Q to P with uniform speed, you calculate the value of U in kilometer per hour. Okay, yang dia suruh kira adalah U. Lori itu adalah from Q to P, daripada Q pergi P. Okey, yang dia beritahu tadi adalah uniform speed, calculate the value of U in kilometer per hour. Jika lori itu bergerak dari Q ke P dengan laju malar, hitungkan nilai U dalam kilometer per jam. Okey, lori lori maksudnya yang graf yang ini lori. Okey, graf ini dari jarak yang dilalui. Jadi dia suruh kira tu adalah dia punya nilai U. Okay, nilai U tu adalah speed. So U sama dengan U sama dengan jumlah jarak yang dah lalu. Sini lori ini sampai sini adalah 180 bahagikan dengan masanya adalah 3.0 tolakkan dengan 0.5. 3.0 tolak 2.5 0.5. So dapatlah U tu sama dengan 180 bahagikan dengan 2.5. Jadi kita dapatlah U sama dengan 72 km per hour. Okey. Jadi kat sini berkenaan dengan jarak. Ini speed adalah gradient. Dekat sini tak ada kena mengena dengan gradient. Okey, sebab dia adalah speednya adalah jumlah jarak bahagikan dengan masa. Jadi 180 daripada sini sampai ke sini 180. Masa daripada ke sini adalah 2.5. Dia dapatlah 72 km per jam. Okey. Okey, contoh yang pertama. Contoh yang kedua, bagi yang ini pula. Diagram masih lagi diagram untuk
masih lagi diagram untuk jarak masa. Diagram 2 shows the distance time graph of the journey of a lorry start from town A. From town A, ini lah town A. To factory. Ini factory. Then to the town B. Sini adalah factory. Ini adalah factory dia. Ini adalah town B. Okay. Ulang balik. Diagram 2 show the distance time graph of a journey of a lorry start from town A to factory, then to town B after 15 minutes. 15 minutes rest. Ini dia rehat. Sini adalah factory. Graph OP represent the journey from town A to factory. Okay, ini to factory. The graph QR represent the journey of the factory to town B. Ini town B lah. Okay, dia rehat selama 15 minit. Okay, sekarang kita jawab soalan. Find the distance in kilometer from town A to town B. Carikan jarak dalam kilometer dari bandar A ke bandar B. Jumlah jaraknya terus baca. Ini bandar A, ini bandar B. Jaraknya 58. So 58 kilometer. Okay. Jaraknya adalah 58 kilometer. Calculate the speed of lorry in kilometer per hour. The journey from town to factory. Jadi maksudnya dari bandar ke factory. Maksudnya sinilah. Okay. Maksudnya di sini ya. Okay. Di sini. So sini adalah 00. Sini adalah 35.28. Okey. So kita akan cari speed. Kita akan cari speed. So speed ataupun laju sama dengan 28. Okey, tolakkan dengan kosong. 28 tolakkan dengan kosong. Lepas tu 35 tolakkan dengan kosong. Tapi berhati-hati unit sebab dia nak sini adalah kilometer per hour, tapi sini adalah minit. Meaning masa kat bawah ni kena bahagi dengan 60. Kena bagi dengan 60. Kena bagi dengan 60. Jadi kita kiralah 28 tolakkan dengan kosong, 35 tolak dengan kosong, bagikan dengan 60. Kita dapat jawapannya adalah 48 kilometer per hour. Kalau dalam bahasa Melayu 48 km per jam. Okay. Given that the speed of the lorry from factory to town B is 45 km per hour, dekat sini dekat sini. Okay. 45 km per hour. Calculate the value of T. So dekat sini titiknya adalah T dengan 58. Okay, T 58. Jadi kita selesaikan. So sini adalah C. So speed speednya adalah gradient dia. Sini adalah gradient dia. Okay, gradient sini adalah 58. Tolakkan dengan 28. Bahagikan dengan T. Tolakkan dengan 35. Okey. 58 ditolak, kat sini adalah 50. Sini ada 50. 50 28. So sini adalah 50. So sini adalah 58 tolakkan dengan, so T sini adalah tolak 50. Tapi sini adalah dalam minit, jadi kena bagikan dengan 60. Ini sama dengan 4/40. Sini sama dengan 45. Okey. Ini sama dengan 45. Jadi kita carilah T sekarang. Okey, T sekarang kita dapat 58 tolakkan dengan 28 dapat 30. 30 ni adalah bagikan dengan T.
Ini adalah ini kita boleh buat 30 sama dengan 45 kalikan dengan T tolak 50 bagikan dengan 60. Kita naikkan ke atas ya. The whole thing naik atas. Bukan yang ini naik atas. The whole thing sebab tadi adalah 58 tolakkan dengan 48. Ini adalah jarak. Ini adalah masa. Masa ni adalah dalam jam. Bawa naik ke atas. Jadi kita dapat di sini adalah 30 sama dengan ini naikkan atas juga 30 kalikan dengan 60 sama dengan 45T tolakkan dengan 45 kalikan dengan 50. 45 kalikan dengan 50. 45 kali 50. So kita dapatlah 225. 2250. Okey. So kita dapat sini adalah 45T sama dengan 1800 tambahkan dengan 2250, kita dapatlah 4050. Maka T sama dengan bahagikan dengan 45, T dapat 90. 90 tu adalah 90 minit. Okey, 90 minit. Jadi kita tak payahlah tukar dalam jam kerana dekat sini memang minit. Okey. So dapatlah T ni sama dengan 90. Jadi saya ulang Jadi yang diberikan tadi adalah speed lori sini adalah 45 km per jam. Okey, saya gunakan titik sini adalah 50.28. Sini adalah T58. Jadi laju ni dah bagi, laju ni adalah kilometer per jam, 45 km per jam. Jadi maksudnya saya tolakkan dua ni, iaitu 58 tolakkan dengan 28 bahagikan dengan masa. Masa adalah T tolakkan dengan 50 dibagikan dengan 60 minit. Dapatlah sini sama dengan 45. Okey, sini adalah 30 sama dengan 45 kalikan dengan T tolak 50 per 60. Naikkan ke atas dapat 1800. 45T tolakkan dengan 2250 dapat T sama dengan 90. Okey. Jadi senanglah. Yang ini memang sengaja dipanjangkan sebab inilah jarak bagikan dengan masa. Yang ini dipendekkan sebab ini adalah per untuk masa. Jadi jangan samakan panjang tu nanti confuse yang mana satu nak dibagi yang mana satu. Jadi yang inilah naik ke atas. Okey, dah harap silang. Okey. Ni contoh yang kedua. Jadi dekat ni graf ni hanya bermain-main dengan kecurunan sahaja dan juga jarak. Okey. Contoh yang ketiga untuk graf jarak masa. Diagram 3 shows the distance time graph of a bus on a to and fro trip for a period of T minutes. Berbeza. Ini pergi dan balik. Tadi pergi sahaja. Kita tengok graf ni. Ni pergi sahaja, tak balik. Okey, sampai bandar B. Yang ini sampai bandar sini, dia balik semula. Bas Okey, jadi maksudnya bas tu melakukan perjalanan sejauh 20 km and then balik semula 20 km. Dalam masa 10 minit dia lalu 7 km, rehat selama 25 minit sini, teruskan perjalanan selama 15 minit sampai ke satu tempat and then dia balik semula tanpa rehat. Balik semula tanpa rehat. Yang ini dia pergi, ni rehat sampai sini. Okay, bas mungkin ada orang nak kat sini kot Jadi kat sini adalah dia balik semula. Okay. So state the time in minutes. Okay, during the which the bus is stationary. Nyatakan tempoh masa dalam saat bas itu berhenti. So tempoh dalam saat dalam minit.
Okey, dalam minit. Okey, dia berhenti. Sini adalah dia berhenti. Dia berhenti maksudnya dia adalah 35 minit tolak dengan 10 dapatlah 25 minit. Okay, and then calculate the average speed of the bus in the first 50 minutes. Okay, maksudnya jarak dekat sini. Okay, dekat sini jadi laju dia, termasuklah dia rehat. Itu sebab dia kata purata laju, average speed. Dia tak kira speed. Kalau sini speed saja. Oleh kerana sini ada berhenti dan sambung lagi speed yang berbeza. Itu sebabnya dia kata dia adalah average speed. Sini speed, kalau joinkan dengan waktu rehat sekali dengan speed yang berbeza, kita katakan average speed. Okey. Dalam 50 minit yang pertama sampai sini. Jadi jarak yang dia lalu dari bas tu daripada bandar ini sampai sini jaraknya adalah 20 km. Jadi dia adalah 20. Jadi speed jumlah jarak adalah 20 bagikan dengan jumlah masa. Jumlah masa daripada sini sampai ke sini adalah 50. Sama dengan, jadi 2 bagikan dengan 5. Jadi 2 bagikan dengan 5, kita dapatlah jaraknya adalah 0.4 km. Okay. C. Calculate the value of T in average speed of the bus. Its return trip is, return trip maksudnya dia balik sini. Dia balik sini dia adalah dia tak bagi dia punya masa, tapi dia bagi dia punya laju dia, iaitu kilometer 0.8 km per jam. Okey. So sekarang ni masa dia mula-mula adalah 50. Okey, masanya adalah 50. So sini adalah 50. Okay, masanya adalah 50 minit. Tambahkan dengan masa dia ambil adalah masa di sini 50, sekarang masa di sini pula. Okay, masa di sini dia bagi laju. Laju yang ini adalah 0.8. Jadi laju 0.8 jadi speed sama dengan distance divided by time. So time sama dengan distance divided by speed. Jadi distance kat sini adalah 20. Okay, dalam diagram adalah 20. Ditambahkan dengan 20 bagi dengan speed dia dah bagi 0.8.